Kita tunggu lagi berapa orang sahabat kita masuk. Lagi 100 belum masuk lagi. So far macam mana? Apa perasaan sekolah buka lagi sebulan ni? Semangat. Ha? Semangat. Semangat. Semangat ke rasa macam lemah? Entahlah. Semangat Campur bau. Entahlah. Campur bau. Kenapa campur bau? Dah seronok duduk rumah? Oh. Fazan macam mana kalau kat rumah? Alhamdulillah okey je cikgu. Kena tasmik dengan telefon. Call Ustaz. Ya. Dia tutup mata ke ataupun kamu tengok Quran belakang? Kena tutup mata. Video call. Mata. Alright. Video call. Cubalah buka lah video call. Tengok muka masing-masing. Boleh? Mana tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. So pada hari ini kita cuba recall balik lah apa yang kita belajar minggu lepas, dan juga hari ini kita akan explore satu yang baru. So minggu lepas saya ada jelaskan tentang perkara asas lah untuk kamu jadi seorang penyelidik saintifik. Maknanya kamu jadi saintis dalam disiplin sains komputer. Jadi pada minggu lepas saya terangkan pada kamu beberapa macam mana kamu nak pilih topik, kan, macam mana kamu nak tengok sorotan kajian, tapi itu secara asas lah. Kita akan buat lebih mendalam pada minggu depan. Kemudian macam mana kamu nak mempersoalkan sesuatu tu mencukupi ke ataupun tak mencukupi, kan. Kemudian kamu nak tahu kamu boleh buat pemadanan sama ada topik yang kamu telah pilih sesuai ke tak sesuai ke, kan. Kemudian kamu boleh mereka bentuk kajian ni secara asas lah, secara asas data, input, proses dan output. Ini adalah 3 perkara yang biasanya sains komputer
computer scientist akan fikir apa input dia, apakah proses yang nak dibuat, kemudian apakah harapan output yang kamu harapkan. Adakah output seperti yang kamu expect ataupun adakah output tak uh, tak dapat apa yang kamu expect. Kemudian kamu cuba kumpulkan bukti, kan. Bila kamu kumpul bukti, maknanya kamu kumpulkan data, kamu tengok, kamu kumpulkan data, kemudian kamu analisis. Bila dah analisis data, lepas tu kamu tafsir penemuan kamu, kan. Kamu buat report lah. Okey, 90% pelanggan Lazada suka shopping pada waktu malam. So kamu report penemuan kamu. Jadi pada waktu malam kita buat sales kita buat promosi-promosi yang lebih baik supaya kita dapat boost sale. So contohlah, bila kamu dapat menafsir penemuan kamu, kan, kemudian kamu memaklumkan penemuan kamu kepada masyarakat. Kamu publish kamu punya findings tu pada tempat-tempat yang sepatutnya. Okey, itu minggu lepas. Jadi minggu ni kita nak cover bahagian clear ke apa yang saya cakap ni? Dengar ke? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Right, good. Pada kali ni kita nak cover menentukan masalah kajian dalam sains komputer. Maknanya kamu baru nak cari masalah ni, ni cari masalah ni, kan. Masalah yang kamu nak kaji, yang mana caranya mestilah relate dengan pemikiran sebagai saintis komputer. Okey. Jadi pada lecture hari ini ada 6 topik ya. Kamu akan didedahkan kepada pencarian masalah kajian dari segi input. Kemudian pencarian masalah kajian dari segi proses, sifat-sifat masalah kajian, elemen masalah kajian dan definition dia. Kemudian karakteristik persoalan kajian yang baik dan juga pembinaan masalah kajian. Saya miss satu part lah nanti. Tak apa, kita cuba tengok sesuatu. Okey, computer scientist semua, seperti kamu tengok pada skrin ni, komponen logik dalam pengiraan hanyalah 3 benda ni saja. Satu, input, yang kedua proses, yang mana input campur proses akan menghasilkan output. Jadi antara 3 kotak ni ada satu kotak yang besar, paling besar, kotak paling besar ni ya. Tengok ya. Mana pointer? Okey, kotak paling besar ni kalau kamu tengok okey, yang ini ya. Kotak ni. Kotak ni adalah environment tau. Environment ni termasuklah kaedah kamu nak, bukan kaedah, apakah perkara-perkara yang kamu nak, apakah peralatan yang kamu gunakan untuk menghasilkan output ni. Sama ada environmentnya boleh jadi Java ke, boleh jadi Python ke, kan. Jadi input ni adalah data, biasanya data lah. Data tu bagi kepada 2, iaitu data apa? Siapa ingat? Data mentah. Atau lagi? Data proses. Data telah diproses. Telah diproses. Ya Allah. Diproses.
Data telah diproses. So ada dua jenis data yang mana data-data ni akan membantu kamu menghasilkan proses. Okey. Contoh paling mudah untuk input data ni dengan proses ni. Okey, pi j kuasa 2 digunakan untuk apa? Pi j kuasa 2 persamaan ni guna untuk apa? Area Siapa of ingat? circle. 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 Apa yang circle? Luas circle Luas. ke? Luas circle. Apa tu? Area of circle. Radius lah, luas lah kan? Pi j kuasa 2 luas ke ataupun Luas. luas kan? Bukan diameter kan? Bukan. Okey, saya cerita contoh data mentah ya. Kamu tahu proses untuk mengira luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Jadi data yang kamu perlukan adalah apa? Pi Radius dia. Radius. Radius. Maksudnya jari lah. Panjang jari kan, betul? Betul. Betul. J lah. Maknanya J tu jari lah, betul? Okey, sini. J. Jadi bila jari ni kamu sukat dalam bentuk sentimeter ke, meter ke, kilometer ke, macam mana? Bergantung kepada soalan. Bergantung kepada output yang kamu nak. Let's say kilometer persegi. Ya. Jadi data mentah yang kamu diberi adalah dalam bentuk meter. Nampak? Jadi untuk Nampak. kamu tukarkan, sekarang ni kamu nak tukarkan meter ni kepada kilometer, betul tak? Jadi perkara yang pertama sekali kamu perlu proses pada data tersebut adalah apa? Tukar unit. Tukar unit. Maknanya kamu proses data tersebut daripada meter kepada kilometer. Dapat? Dapat. Kemudian baru kamu masukkan ke dalam proses. Prosesnya adalah pi harapkan J kuasa 2. J itu kamu katakan tadi kilometer kan? Kilometer kuasa 2. Okey. Let's say meter kamu dapat tu 5,000 meter. Kan? 5,000 meter. Maka kamu tukar kepada 5 km. Ini adalah data yang telah diproses. Dia masih data dan dia belum jadi a part of the process yang mana dimasukkan sebagai pengiraan. Okey. Alright. So output dia, kamu punya expectation adalah mesti dalam bentuk kilometer persegi. Maka bila pi j kuasa 2 kamu harapkan kamu akan dapat berapa? 5 km jari dia berapa? Berapa anggarannya? Tak ada kalkulator ke? 78.53981634. 78 .54. 54. Ini je computer science paling asas. Okay, alright. So next. Jadi masalah kajian kamu boleh jadi dalam bentuk dua condition tau, boleh jadi dalam dua situasi. Satu dari segi input ya. Kita input juga boleh dijadikan sebagai satu masalah dalam kamu punya kajian.
Okey, macam mana data tu menjadi masalah? Macam mana input menjadi masalah? Okey. Data yang kamu terima, let's say kamu ambil tadi jejari tadi, kamu dapatkan data tu dengan cara melihat, kamu mengukur secara manual. Ya, bila kamu ukur secara manual, jadi pengurusan data data diukur secara manual dan disimpan ke dalam satu dicatat ke atas satu kertas. Jadi data tersebut macam mana kamu uruskan? Adakah kamu scan kertas tersebut masuk ke dalam komputer untuk pengiraan ataupun kamu type semula? Jadi bila data yang kamu uruskan tu data yang kamu uruskan tu dia mula-mula format manual. Jadi kamu nak tukarkan dia ke dalam format baru, perwakilan data baru, kamu masukkan dia ke dalam Excel. Itu pun adalah salah satu masalah yang kamu boleh kaji. Maknanya macam ni, sekarang ni kamu dah malas, terlalu banyak bulatan yang kamu nak pergi ambil sukat, maka kamu pun fikir, daripada banyak-banyak bulatan yang aku sukat ni, lebih baik aku ambil gambar. Lepas tu aku buat satu aplikasi yang mana berdasarkan gambar sahaja pun saiz bulatan tu dapat ditentukan. Nampak tak? Berdasarkan gambar, kamu nak ambil ni je, kamu nak ambil saiz kamu nak ambil jejari bulatan kan? Tapi sekarang ni kamu malas lah, kamu nak sukat, kamu buka alat ukur tu panjang-panjang kan. Jadi satu benda yang renyah pula. Tapi sebabkan kamu adalah computer scientist, maka kamu fikir, apa kata kalau aku ambil gambar, lepas tu berdasarkan gambar tu aku buat satu aplikasi, and then aplikasi tu akan calculate untuk aku. Jadi bila benda tu kamu cipta, itu adalah satu masalah yang kamu dah selesaikan. Masalahnya sebab apa? Masalahnya terlalu renyah, terlalu penat untuk mendapatkan bulatan saiz bulatan. Maka saya cipta satu aplikasi untuk mengira saiz bulatan dengan hanya menggunakan gambar rajah. Nampak? Kamu tackle masalah untuk bahagian input. And then yang kedua, okey. Yang kedua, nampak ke? Dekat skrin kamu tu dia apa? Pencarian masalah kajian dari segi input. Satu kan? Okey. Yang kedua, pengayaan dan peningkatan data. Iaitu bila data ni kita panggil data enrichment. So kita gabungkan beberapa data, beberapa data dan ciri dari pelbagai domain untuk kita nyatakan sesuatu. Sebagai contoh, kamu nak cipta satu kenderaan yang automatik tau. Sekarang ni dah ada kereta-kereta baru sekarang ni dah dilengkapi dengan sistem macam mana lidar yang mana dia akan scan dekat depan kamu tu ada halangan ke, ada obstruction ke, and then dia akan berhenti ataupun dia akan mengelak daripada obstruction tersebut. Jadi kenderaan baru tu sekarang ni dia menggabungkan beberapa ciri-ciri benda yang obstruct dia untuk dia elak benda tersebut. Sebagai contoh, kereta biasa ni, kereta yang baru sekarang ni, dia dapat detect ada manusia dekat depan. Jadi dia akan elak ataupun dia akan cuba untuk perlahankan kenderaan supaya dia tak langgar manusia tersebut. Jadi apakah ciri-ciri ataupun data-data yang diperlukan oleh komputer untuk detect itu adalah manusia.
So apa? Apa agak-agaknya yang komputer dia scan. Itu manusia. Apa ciri-ciri yang ada pada manusia yang menjadikan dia yang menyebabkan komputer dapat detect itu manusia? Bergerak. Suhu. Suhu. Lagi? Bentuk Suhu badan. Bentuk. Bentuk badan. Bentuk badan. Bentuk badan. Okey, Bentuk. lagi? Muka. Bentuk apa? Bentuk kepala ya, ada kepala kat atas kan. So kepala kat Mata. atas. Kemudian dia akan memanjang ke bawah. Betul? Betul. Okey, itu adalah manusia. Kalau katakanlah ada pantai lembu, apakah ciri-ciri yang ada pada lembu selain daripada suhu? Maksudnya suhu badan manusia dengan suhu badan lembu sama ke beza? Beza. Beza Okey, so apa ciri-ciri yang scanner kereta tu dapat scan selain daripada suhu? Bentuk, bentuk apa? Let's say bentuk apa yang dia dapat? Kaki. Bentuk 4 kaki. Kaki. 4 kaki, 2 kaki. Tanduk. Tanduk. Kaki ada 4 Kaki ada 4. Manusia kaki ada 2. Tanduk tak tahulah kot. Tapi mungkin dia ambil badan tu saiz tu besar. Kan? Kaki 4 saiz besar. Yang ni kaki 2 manusia pula, kaki 2 saiz dia slim. Let's say macam tu. So kenderaan akan dapat detect dan juga dia akan cuba elakkan kereta kita daripada langgar objek tersebut. Nampak? Itu adalah data-data. Ya. Kalau orang OKU macam mana pula? Kan dia naik kursi roda. Kursi roda, Kan mana nampak kaki? Nampak roda. Okay. Good question. Macam ni lah fikir computer scientist. Okay. Dia nampak roda, dia nampak roda, maknanya bawah balki kan? Bawah balki, tapi kepala ada, betul? Macam tu kan? Betul? Betul-betul. Jadi ciri-ciri yang ini dia ambil dulu. Ciri ini dia ambil dulu. So ciri manusia yang ini dia ambil dulu. Nampak? Nampak. Alright. So beberapa ciri, dia tak dapat detect kaki. Detect kepala dia pula. Dapat detect kepala. Manusia, tepi. See? Itu adalah cara-cara komputer berfikir. Yang mana dia akan buat satu per satu. Mula detect apa tu? Detect muka. Detect muka tak nampak macam manusia. Detect body. Body dia gedabak besar. Itu lembu. Takkan dia manusia, betul tak? Macam mana anjing pula anjing? Macam mana anjing pula anjing? Cuba cerita sikit. Anjing 4 kaki. 4 kaki kecil sikit level lembu. Saiz. Saiz badan. Ada ekor. Bergerak. Lembu pun ada ekor. Lembu pun ada ekor. Bergerak. Bergerak. Tapi adakah teknologi sensor kereta zaman sekarang sampai tahap sekarang ni anjing tu bergerak, tapi anjing tu bergerak ke mana dia dapat detect, dia dapat agak predict. Anjing tu bergerak ke kanan, jadi kita elak ke kiri. Adakah komputer ataupun Belum lagi ke? kereta dapat Mungkin sampai akan tahap ada. fikir dia? Belum lagi. Mungkin ada. Belum lagi lah. So Pasal dia balik ke depan dia sekarang stop ni. Jadi apa yang dia boleh buat? Apa yang dia boleh buat untuk mengelakkan daripada berlaku kemalangan? Berhenti Slowkan kereta. Slowkan kereta dan berhenti. So lepas anjing tu pergi tempat lain, baru sambung kereta tu sambung balik. Sambung jalan balik kan? Betul. Betul-betul. Mestilah ada korang mesti kan?
kereta-kereta baru sekarang yang mana parent yang berada Ikut trend. Ah, Ikut trend juga. Tesla tak, Honda Civic ada, Toyota ada, Beza apa ada. Benda-benda ni yang tak tahu. Teknologi ni Beza apa ada, produk Beza tu. Okay, and then dari segi input pula lagi berasaskan pengetahuan atau model terdahulu, memperkaya atau menambah masukan data dengan pengetahuan pakar, menggunakan kembali atau menggunakan model sebelumnya. Okey, ni termasuklah kalau kamu cakap tadi, saya cakap tadi kan. Okey, model sedia ada hanya dapat detect binatang ataupun obstruction yang ada dekat depan kereta. Tapi model sedia ada tak mampu untuk predict ke arah mana obstruction tu bergerak. Kan? Jadi kamu lah orang-orang baru yang akan masukkan data dengan pengetahuan kepakaran yang kamu ada. Kamu akan join dengan beberapa jenis orang ataupun beberapa domain lain yang mana mereka tahu behavior binatang-binatang, behavior manusia, yang mana kamu akan ubah ataupun kamu akan modify model sedia ada kepada sesuatu yang lebih baik. Nampak? Ini adalah antara masalah-masalah yang mana masalah pertama data data mentah kamu masukkan kepada kamu proses data tersebut. Masa saya cakap tadi, data mentahnya meter, tapi kamu nak hasilnya dalam kilometer persegi. Jadi data mentah tu kamu proses dan kamu proses terlebih dahulu sebelum kamu masukkan ke dalam sistem komputer. Okey. And then pengayaan. Ni sekarang ni kamu tahu saiz manusia, kamu tahu saiz binatang. Jadi data-data tersebut kamu combine and then kamu dapat latih komputer supaya mengetahui apakah ciri-ciri obstruction yang ada depan dia, binatang ke, manusia ke, batu ke, kan. Okay. And then the latest one iaitu kamu semua dengan pengetahuan yang ada, kamu akan tambah baik model tersebut. Okay, next. Okay, nampak tak? Nampak cikgu. Pencarian masalah kajian dari segi input yang kedua. Okey, ini yang kedua, sambungan tau. So, masih lagi kita cerita pasal input. Jadi, masalah kajian boleh jadi dari segi standard data. Standard data maknanya standard yang ada macam tak standard lah. Okey, standard ada yang milimeter, ada yang bagi data kat kamu kilometer, ada yang bagi data kat kamu meter, kan. Jadi kamu kekurangan standard, kamu tak ada standard yang betul. Jadi kamu kena betulkan juga standard tu. Jadi betulkan standard tu pun adalah satu masalah. Kemudian kamu nak kata penanda aras. Okey. Dari segi penanda aras, bagi contoh satu kat saya penanda aras. Ada idea tak? Maksud cikgu penanda aras tu apa? Macam mana? Penanda aras ni apa? Benchmark ke cikgu? Benchmark. Yes, correct. Benchmark. So, kau tak ada benchmark. So, kau nak letak satu benchmark. Bagi saya contoh satu benchmark. Tak tahu. Masuk MRSM kena 3A kat atas. Adai. Okey. Masuk MRSM kena 3A ke atas. Satu benchmark yang paling rendah. Betul tak? Okey, satu, kalau dia punya benchmark rendah, walaupun dia dapat hafaz pada waktu tu dia dapat hafaz 5 juzuk. Tapi sayangnya dia punya UPSR kurang
3A. Jadi dia adalah satu benchmark yang kurang berkualiti, bukan tak berkualiti ya, yang kurang berkualiti. Jadi dia tak boleh dimasukkan, dia tak boleh diterima sebagai pelajar MRSM. Itu salah satu cara. Okey, dalam computer science, macam mana kamu nak jadikan dia benchmark untuk kemasukan ke MRSM? Jadi garis panduan kita dah ada garis panduan yang mana menyatakan okey, pelajar daripada sekolah rendah wajib untuk mempunyai kurang-kurangnya 3A dan 1B. 1B ke 2B? 3B. Berapa banyak subjek UPSR? 6. 6 cikgu. InsyaAllah. Oh, saya lompat je. Okey, jadi wajib 3A, 3B. Kan? Jadi benchmark tu dah ditentukan. Okey, sekarang ni tempat terhad tempat dalam Cikgu. ya. Tempat ada dalam 10,000 untuk 1 tahun Untuk semua MRSM satu Malaysia, tempat hanya ada 10,000. And then apakah yang kamu perlu buat untuk memilih calon-calon MRSM yang baru? Answer. Apa dia? Ada banyak sijil co-curriculum. Curriculum. Okey. Mana kamu naikkan benchmark, betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Jadi bila kamu naikkan benchmark, maka kamu buat satu protokol baru. Okey, kamu naikkan benchmark. Macam naikkan benchmark? Oh, kita tengok pula co-curriculum budak-budak ni. So benda-benda ni lah yang akan jadi masalah kajian. Masalahnya terlalu ramai budak. Okey, macam mana kita nak selesaikan kita nak pilih calon-calon MSM. So kita naikkan penanda aras baru, kita naikkan benchmark baru, and then kita set balik standard kita buat prosedur-prosedur pemilihan yang lebih ketat. So itu pun salah satu masalah yang mana boleh dikaji. Okey. Next. Boleh next? Ke ada soalan? Boleh cikgu. Boleh go. Ada soalan? Soalan tu bagilah soalan. Macam mana OKU pula melintas komputer dapat detect. Soalan macam tu yang kita nak. Saya suka tu. Okey. Okey Kebiasaannya dalam computer science, selain daripada kita kaji masalah input, kita juga kaji masalah proses. Okey. Jadi apakah proses? Kita cari masalah, and then tapi kali ni kita tackle pada bahagian proses. Okey, siapa sini yang suka minum susu lembu? Yang fresh punya. Saya macam mana? Saya. Cuba tekan. Suka-suka. Saya cuba tekan ni. Tekan apa? Saya. Tekan yang angkat tangan ni. Apa? Raise hand. Alright, 2 orang, 3 orang. Okey, korang suka minum susu lembu. Masalah